Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alamak, kepala kena kat tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bertemu lagi kita dalam tazkirah ringkas, tapi pagi ini kemungkinan masa yang akan diambil lebih daripada 10 minit. Malam tadi kita kuliah selama 10 minit kerana memberi ruang untuk mendengar perutusan daripada Perdana Menteri berkenaan dengan COVID, dan perutusan pada malam tadi adalah perutusan yang sangat selamba, ataupun perutusan yang sangat, kalau bahasa orang sekarang ni, sempoi lah, untuk menyampaikan maklumat dan juga menyampaikan peringatan tu dengan lebih jelas dan lebih santai. Kerana kemungkinan maklumat ataupun perintah yang asal tu agak tidak jelas bagi sebahagian orang. Jadi malam tadi alhamdulillah telah pun berlaku penjelasan kali yang kedua dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami. Moga-moga kita rakyat boleh mentaati perintah tersebut. Jadi sahabat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam tadi kita menyentuh tentang malam tadi kita menyentuh tentang akidah, perkataan akidah dan apa dia akidah. Sedikit pengulangan terhadap pengajian malam tadi. Akidah satu kepercayaan yang duduk dalam hati. Nah, insya-Allah saya cuba menggunakan bahasa yang paling mudah. Akidah ni kepercayaan, apa yang kita percaya dalam hati. Dan manusia ni memang sifat dia, apabila kita nak hidup, kita perlukan matlamat. Dan tidak nafikan matlamat bagi setiap orang adalah kebahagiaan. Kemungkinanlah ada orang yang rosak hatinya, perkara yang diinginkan bukan kebahagiaan. Walaupun orang yang tidak beriman sekalipun, yang mereka cari adalah kebahagiaan. Tetapi definisi kebahagiaan membezakan kehidupan seseorang. Bila ditafsirkan kebahagiaan itu dengan keduniaan, contohnya dengan banyaknya harta, banyaknya pangkat, dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, dengan apa lagi, dengan kereta besar, rumah besar, kesihatan, orang mentafsirkan kebahagiaan dengan perkara tersebut. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan dia, bila matlamat kebahagiaan itu adalah perkara tersebut, kehidupannya akan terarah untuk kehidupannya akan dibentuk untuk mengejar perkara tersebut, sebab mereka percaya di sebalik semua itu ada kebahagiaan. Bagi kita juga mengejar kebahagiaan, tetapi oleh kerana kita memahami kebahagiaan bagi orang beriman itu adalah masuk syurga Allah. Kebahagiaan kita tidak terhenti pada sihat. Contohnya, andai kata Allah Ta'ala berikan kita sihat seumur hidup, adakah kita bahagia? Untuk sementara waktu, ya, dia membahagiakan. Tetapi kalaulah bahagia itu, kesihatan itu menyebabkan kita masuk neraka, adakah bahagia? Anti bahagia tak kalau kita sihat tapi kita masuk neraka? Tak bahagia. Biar kita sakit tapi masuk syurga, kan? Tapi poin dia, kita bukan nak sakit, kita bukan nak sihat. Poin dia, kebahagiaan kita adalah satu, iaitu syurga. Kemudian syurga ni sesuatu matlamat. Maka bagi orang yang memahami syurga adalah matlamat dia, kerana di syurga ada kebahagiaan, maka hidup mereka juga akan terarah, akan terbentuk untuk mendapatkan syurga tersebut. Contohnya setiap perkara yang mendekatkan diri kepada kebahagiaan yang dicari, ianya adalah kebahagiaan. Contohnya kita, oleh kerana matlamat kita adalah
untuk duit banyak, sebab perkara itu perkara yang paling mudah untuk dijadikan sebagai sebagai kiasan. Kita kata duit banyak tu satu kebahagiaan, maka kita bertungkus lumus siang, malam, pagi, petang untuk mengumpul perkara tersebut. Dan dia bukanlah salah dalam Islam. Nanti kita habiskan dulu. Siang, malam, pagi, petang kita menghabiskan masa, mengerah keringat untuk mendapatkan duit yang banyak. Jadi ketika kita melaksanakan kerja tersebut, dan bila kita nampak semakin kita buat kuat bekerja, semakin banyak pula kewangan yang kita dapat. Di situ kewangan tu belum betul-betul banyak, tetapi pengorbanan kepada matlamat tersebut merupakan satu kepuasan bagi diri kita. Kita bahagia melakukannya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat letih, kerja, penat, tak cukup tidur, bersengkar mata, terpaksa mengorbankan masa bersama keluarga, itu adalah kesusahan. Tapi oleh kerana itu adalah langkah-langkah untuk mendapatkan kebahagiaan yang ditafsirkan dengan duit banyak tadi, di belakangnya ada kebahagiaan, maka pengorbanan itu adalah satu kemanisan bagi diri. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan orang beriman. Orang beriman bila dilihat kebahagiaan itu adalah masuk dalam syurga Allah, mendapat redha Allah di akhirat, diterima oleh Allah sebagai hamba, maka apa sahaja perbuatan yang mendekatkan manusia itu kepada Allah, bagi orang beriman ia dianggap sebagai kebahagiaan. Sebab itulah solat itu kebahagiaan, kerana solat ini adalah langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada kebahagiaan sejati, kepada kebahagiaan sebenar. Alhamdulillah, andai kata Allah Ta'ala beri sihat, kerana dengan kesihatan itu memudahkan kita untuk solat. Jadi tak salah untuk sihat. Yang salah bila meletakkan sihat sebagai matlamat, sehingga lupa matlamat utama kita, kebahagiaan sebenar kita adalah di sisi Allah. Jadi itu adalah intifati perkongsian malam tadi. Pagi ni oleh kerana masih banyak masa, kita masih dalam keadaan kempen stay at home, tak boleh nak keluar, ya Tif, tak boleh nak keluar. Jadi hari ni kita teruskan kuliah. Tajuk pada hari ini adalah mengimbangi antara usaha dan ikhtiar. Satu lagi, dan tawakal. Sebenarnya tajuk tu adalah tajuk kontroversi. Sebab kalau kita kata nak mengimbangkan antara usaha dan ikhtiar dan tawakal, seolah-olah kita mengatakan usaha dan ikhtiar dan tawakal itu adalah perkara yang berbeza. Sebenarnya usaha dan ikhtiar dan tawakal bukan perkara berbeza. Dia adalah perkara yang sama. Mereka yang bertawakal tidak boleh memisahkan diri daripada usaha. Mereka yang berusaha tidak boleh memisahkan diri dengan tawakal. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya erti tawakal adalah meletakkan kepercayaan kepada Allah di dalam hati 100%. Dalam masa yang sama, berusaha dan berikhtiar untuk melaksanakan sesuatu perkara 100%. Artinya usahanya 100%, pergantungannya 100%, jadi 200%. Apabila bergabung keduanya, maka itulah tawakal, itulah ikhtiar. Jadi bila kita bercakap tentang usaha dan ikhtiar dengan tentang tawakal, kita tak boleh lari daripada dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang takdir. Adakah takdir ini ditentukan oleh Allah? Jawapannya ya. Walaupun kalau kita fikir secara logik, kita yang memilih sesuatu perkara, kita yang menentukan sesuatu perkara, tetapi akal kita ni adalah satu alat yang Allah Ta'ala beri yang tidak sempurna sifat dia. Maka ketidaksempurnaan tu artinya akal tu terbatas sifat dia. Terbatas. Kenapa terbatas? Semua orang mempunyai tahap-tahap akal yang berbeza. Contohnya, yang membezakan akal tu antaranya apa yang kita belajar. Ada orang belajar financing, ada orang belajar account, ada orang belajar mechanical engineering, ada orang belajar electrical, ada orang belajar pengurusan, ada orang belajar sales, ada orang belajar tentang macam-macam. Jadi pembelajaran tersebut membentuk set pemikiran yang berbeza. Itu satu. Kemudian walaupun kita ni belajar perkara yang sama, tetapi
cara berfikir itu akan menyebabkan kita mentafsir pengajian itu secara berbeza, sehingga orang yang mengaji perkara yang sama pun kadang-kadang cara pemikiran mereka berbeza. Itu yang pertama, pengajian. Yang kedua, background. Ada orang duduknya di bandar, di kampung, ada orang duduk di Felda, ada orang duduk di negara luar, ada yang duduk. Semua tempat-tempat ni membentuk set pemikiran yang berbeza. Orang kampung berbeza cara fikir dengan orang bandar. Macam saya. Saya tak boleh duduk di bandar. Tapi orang bandar tak boleh duduk di kampung. Artinya cara mereka fikir beza dengan cara saya berfikir. Mereka tak boleh hidup di kampung. Saya tak boleh hidup di bandar. Dan perkara itu tak boleh dipaksa. Kerana kehidupan di tempat mereka itu membentuk set pemikiran yang begitu. Right? Background menyebabkan cara berfikir itu berbeza. Kemudian kadar IQ yang diberi oleh Allah berbeza-beza. Ada yang cerdik, ada yang kurang, ada yang langsung safih. Maka perbezaan itu akan menyebabkan segala perkara yang mereka dapat, input yang mereka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeza-beza. Oleh kerana banyak sangat perbezaan, orang kampung dengan bandar berbeza, orang bandar dengan orang Felda berbeza, bandar A dengan bandar B berbeza, orang Johor dengan Kuala Lumpur tak sama cara berfikir, orang Malaysia dengan orang Indonesia tak sama cara berfikir. Jadi oleh kerana itu, andai kata sesuatu kebaikan dan keburukan itu diserahkan hanya kepada akal manusia, maka akan wujud jutaan tafsiran. Dan tafsiran itu akan berbeza-beza. Mungkin orang sana kata perkara ni baik, orang sini kata tak. Orang sana baik kata baik, orang sini kata tak. Dia akan wujud satu kecelaruan dalam menentukan apa baik apa buruk. Oleh kerana itu, apabila berkenaan dengan usaha dan ikhtiar dan juga takdir, kita tak boleh sewenang-wenangnya memahami konsep usaha dan ikhtiar dan tawakal kepada Allah hanya berdasarkan kepada akal. Tak boleh. Jadi bila sebut bagaimana nak mengimbangi antara usaha dan ikhtiar dan tawakal, yang kita sebut tadi itu adalah tajuk kontroversi, sedangkan perkara itu tidak berbeza. Kita kena fahami dua perkara. Yang pertama, kita kena faham di sana ada takdir. Kenapa kita kena kata di sana ada takdir? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran di sana ada takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, antara ayat yang sentiasa dibaca. Dia yang menciptakan kamu dan dia yang menciptakan perbuatan kamu, satu perkara. Ada lagi ayat-ayat lain. Contohnya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Min qablu an nabraha. Ayat itu juga memberitahu tentang di sana ada takdir. Jadi orang yang beriman tak boleh menolak takdir itu ada. Apa itu takdir? Sesuatu yang telah ditentukan sebelum adanya kita. Kalau dilihat dalam hadis Nabi SAW, apabila ditentukan anak Adam tu akan hidup atas muka dunia 4 bulan di dalam kandungan, maka ditentukan 4 perkara. Ditentukan tentang rezekinya, ditentukan tentang untung nasib, buruk nasib di atas muka dunia, ditentukan tentang jodohnya, ditentukan tentang matinya, dah ditetapkan. Artinya dalam bab takdir di sana ada takdir, ada ketentuan Allah. Yang kedua, kita juga tidak boleh menafikan di sana ada usaha dan ikhtiar. Kerana usaha dan ikhtiar ini juga perkara yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat yang biasa digunakan adalah apa tu? Kuliah pagi-pagi ni lupa pula dah. Ayat apa tu Atif? Yang menceritakan tentang menceritakan tentang usaha dan ikhtiar, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib diri mereka, sehingga hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah. Artinya mereka perlu berusaha untuk mengubah, lalu Allah Ta'ala akan bantu perubahan tersebut. Allah tak akan mengubah kalau manusia itu tidak berubah. Di sana memberi erti ada usaha dan ikhtiar. Jadi ada takdir, ada usaha dan ikhtiar. Di sinilah banyak kekeliruan yang berlaku. Ada takdir, ada usaha dan ikhtiar. Baik. Bagaimana untuk kita memastikan kedua perkara itu diletakkan di tempat yang betul? Kerana kalau kita berusaha dan berikhtiar, kadang-kadang dia akan menyebabkan kita punya hati ni kurangnya bergantung kepada Allah Ta'ala. Kerana bila kita berusaha dan berikhtiar, bila kita lihat usaha dan ikhtiar kita ni kuat, bertepatan dengan suasana,
kemudian lebih hebat daripada orang lain, maka kita akan muncul satu perasaan, oleh kerana usaha aku ni hebat, maka confirm aku akan dapat banyak. Contoh, confirm aku dapat banyak. Sebab apa? Orang lain tak usaha macam aku. Pada ketika ni kita akan terlupa dan terlalai tentang satu perkara, iaitu keputusan sama ada kita berjaya atau gagal berada dalam takdir Allah. Jadi bila kita bergantung pada usaha dan ikhtiar, maka di sana kita akan terlalai satu perkara, iaitu setiap perkara itu telah ada dalam ketentuan Allah. Kalau dilihat pada satu sisi pula, andai kata kita bertawakal, kuat tawakalnya kepada Allah, maka oleh kerana kita yakin satu perkara itu semuanya adalah datangnya daripada Allah, lalu akan jadi satu perkara yang berbeza, iaitu kita akan rasa kalau semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, apa guna kita berusaha? Apa guna kita berikhtiar? Semua dah ditakdirkan oleh Allah. Jadi meletakkan kepercayaan, tawakal kepada Allah pada tempat yang salah, ataupun meletakkan usaha dan ikhtiar pada tempat yang salah, dia akan menyebabkan kecelaruan pada usaha dan ikhtiar. Baik. Jadi bagaimana cara untuk mengimbangi keduanya? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni dengan dua unsur. Unsur yang pertama disebut sebagai unsur yang zahir. Unsur yang kedua disebut sebagai unsur yang batin. Unsur zahir ni kita faham, 7 anggota tangan, kaki yang kita nampak, anggota-anggota tubuh badan kita ni disebut sebagai unsur yang zahir. Kemudian hati kita ni adalah unsur batin. Maka dua jenis unsur ni dia mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Kalau kita sebut tentang tawakal, maka ianya kerja hati. Kalau kita sebut tentang usaha dan ikhtiar, maka ianya kerja tubuh badan. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara tawakal dengan usaha dan ikhtiar, sebab dia dilakukan oleh organ yang berbeza, oleh unsur yang berbeza. Tawakal kerjanya pada hati, usaha dan ikhtiar kerjanya pada tubuh badan. Maka kedua-duanya mempunyai peranan yang berbeza. Usaha pada tubuh badan, tawakal pada hati. Okay, selesai satu perkara, pembahagian. Perkara yang kedua, yang mana nak didulukan? Nak tawakal dulu ke nak usaha dulu? Atif, nak tawakal dulu ke nak usaha dulu? Abang Atif? Apa? Abang Atif jawab tawakal dulu. Nak usaha dulu ke nak tawakal dulu? Usaha dulu. Tengok. Alhamdulillah ada 2 orang viewer dia di depan. Jadi tak canggung sangat cakap seorang-seorang depan handset ni. Baik. Andai kata kita kata usaha dulu, secara ringkasnya kita kata baik, kita akan usaha dulu kemudian kita tawakal. Adakah ianya bertepatan? Jawabnya, sebenarnya usaha dan ikhtiar, apabila kita kata kena usaha dulu kemudian baru bertawakal, maka konsep itu konsep yang tidak tepat. Kerana apa? Kerana andai kata kita kata okey, kita usaha dulu, nanti bila siap usaha kita lakukan, akibatnya ketika kita berusaha maka hilang tawakal pada Allah. Contohnya bila kita bekerja, aku kena kerja kuat-kuat, kerja sungguh-sungguh, jadi kepercayaan kepada kerja tu kuat, kerja, hati pun berhadap pada kerja, tubuh badan pun berhadap pada kerja, siap kerja, aku bertawakal pada Allah. Andai kata ketika kita bekerja, contohnya kalau di kampung, saya dulu menoreh getah. Tengah menoreh getah hari pertama, tengok susu banyak, separuh cawan. Banyak susu tu kalau separuh cawan. Kemudian kita pun menoreh hari kedua, makin banyak susu, penuh dah secawan, 2 hari menoreh. Dalam hati, banyak duit aku ni. Sebab apa? Sebab banyak menoreh, sebab banyak susu. Hari ketiga kita cuti. Hari keempat kita menoreh semula. Menoreh hari keempat tu dah keluar tanduk lah. Keluar tanduk. Kalau cawan getah tu dah 3 hari tu kita pusing-pusing, hari ketiga tu nampak tanduk, artinya banyak susu tu. Kita pun kata berbunga hati, kata banyak duit ni sebab banyak menoreh. Kemudian masuk hari keempat makin banyak susu, masuk hari kelima makin banyak susu, hari keenam cuti, hari ketujuh, hari ke-8 lagi banyak susu. Jadi bila kita tengok dah tak muat dalam cawan tu, konon hari 9 kita nak menatin. Nak menatin ni artinya nak harvest lah, nak ambil getah ni, nak jual. 8 hari bila kita menoreh tu,
banyak susu. Hari ke-9 kita datang, bawa kita tolak. Orang-orang menating getah bawa kita tolak. Orang beli getah nak buat apa? Nanti kita jawab soalan tu ya. Anak dah tanya orang beli getah buat apa? Ayahnya tak belanja, orang beli getah buat apa? Kadang-kadang dia buat sarung tangan, kadang-kadang dia buat tayar, dia buat getah gelang. Tu sebahagian. Baik. Hari ke-9 bila bawa kereta tolak tu sampai dekat kebun getah, nak kutip getah, ni penuh ni. Sedap tengok mata. Barisan tamu ni penuh dengan getah. Dia pun ambil satu kereta. Masuk barisan yang kedua. Tengok tak ada getah. Rupanya kena curi. 8 hari duk rasa, banyak duit ni. Hari ke-9 tiba-tiba kita menanting getah, maka tiba-tiba hilang. Orang curi. Bagaimana perasaan hati? Akan datang perasaan marah. Kita nak pakai duit, anak nak sekolah, isteri nak pakai duit, beras nak beli, anak nak sekolah, rumah nak pakai kewangan, kereta nak bayar, motor nak bayar, elektrik nak bayar, rumah kalau sewa nak bayar. Jadi tiba-tiba hati kata tak apalah, kita tawakal pada Allah. Senang ke nak terima? Jujurnya, bila dah 8 hari kita bergantung pada usaha, tiba-tiba hilang, nak serah pada Allah bukan senang. Itu sifat hati manusia, bukan senang. Sebab kita dah percaya perkara tu, bukan senang. Dia akan, apa yang jadi, kita akan keluar perkara-perkara yang buruk daripada mulut kita. Ni binatang-binatang yang haram dia makan ni berbaldi-baldi keluar ni. Mengatakan bahawa kenapa lah hilang begitu begini, tuduh orang ni. Lepas tu kita pun marah, kemudian bengang, kecewa dan sebagainya. Pergi ke kedai cerita, pergi sana cerita, mungkin sampai 2-3 hari, dah ada. Sabar. Tengok apa yang berlaku. Orang yang kuat bergantung pada usaha dan ikhtiar, kemudian baru nak tawakal, maka mereka susah untuk menerima takdir. Andai kata kalau mereka kuat bertawakal, adakah tawakal dulu tu betul? Lepas tawakal berusaha, betul ke tak betul? Sebenarnya perkara tu pun tak tepat, tak sahih, tak bertepatan. Kerana mereka yang mula-mula dah kuat tawakalnya, dia akan memberi kesan pada satu perkara, iaitu tak apa, Allah Ta'ala semua dalam ketentuan Allah. Nak usaha beria buat apa? Allah Ta'ala dah tentukan, kita buat macam mana pun begitu juga. Jadi tak apalah, mati pun matilah. Contohnya begitu dengan situasi hari ini. Sehingga kan mereka tidak mempedulikan usaha dan ikhtiar. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku adalah akan berlaku lag ni apa? Lag mereka akan jadi kurang berusaha. Kadang-kadang sehingga meninggalkan usaha. Sedangkan usaha tu satu keperluan. Maka mereka yang meletakkan usaha dulu, tawakal kemudian pun berbeza. Salah. Jadi bagaimana ulama ahli sunnah wal jamaah meletakkan tempat usaha dan ikhtiar dan juga tawakal? Mereka mengatakan bahawasanya yang pertama, tawakal tempatnya dalam hati, usaha dan ikhtiar tempatnya pada tubuh badan, dan kedua-duanya perlu berjalan seiring, serentak perjalanannya. Kiasannya, kalaulah boleh tak kita ni dalam masa yang sama kita pandang ke depan, dalam masa yang sama juga kita pandang ke belakang? Tak boleh. Kenapa? Sebab ini adalah satu organ kau panggil panca indera. Tak boleh buat dua kerja satu masa. Tetapi kalaulah kita ada mulut dan juga mata, boleh tak buat dua kerja yang berbeza satu masa? Boleh. Mata saya tengah pandang pada pintu, tapi saya cakap tentang makanan. Allah, laparnya perut, macam mana nak makan ni. Tak pandang makanan, pandang pintu, tapi cakap pasal makanan. Kita boleh buat dua kerja. Kerana apa? Kerana dua organ ni berbeza. Jadi oleh kerana tawakal tu sifat hati dan usaha tu sifat tubuh badan, maka kedua-duanya boleh tak dilaksanakan serentak? Boleh, kerana dia adalah tanggungjawab organ yang berbeza, unsur yang berbeza. Maka apabila kita berusaha bersungguh-sungguh 100%, ketika itu juga hati bergantung kepada Allah. Maka mereka yang duduk di antara hatinya bergantung pada Allah dan tubuh badannya berusaha bersungguh-sungguh, inilah orang yang disebut akidahnya bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah.
Dalam masa yang sama mereka berusaha, dalam masa yang sama mereka bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya, keputusannya kepada Allah. Itu yang pertama. Boleh lagi? Dah berapa minit dah Abang Tif? Cuba tengok kat situ. Ada tak nombor berapa minit dah? Tak ada? Abi pun tak ingat lah. Ada 20 minit ke apa? Bukan yang ada mata tu adalah viewer. Ada berapa? Nombor berapa kat mata tu? Sebelah mata tu. Berapa nombor dia? 24. Maknanya ada 24 orang yang sedang melihat. Ada 24 orang yang tengok handset, tengok dalam Facebook kuliah ni. Semoga memberi manfaat. Baik, yang kedua. Mungkin kita sambung sikit lagi. Ramai lagi lah tu. Sikit lagi sambung. Okey. Tadi kita kata mengimbangi tawakal, kerja hati. Poin yang pertama, tawakal, kerja hati, usaha dan ikhtiar, kerja tubuh. Itu poin yang pertama. Maka cara untuk mengimbangi antara keduanya adalah letakkan tawakal tu dalam hati, jangan letak pada tubuh. Bila letak pada tubuh jadi malas. Letakkan tawakal dalam hati. Kemudian letakkan usaha dan ikhtiar pada tubuh, jangan letak dalam hati. Kalau letakkan usaha dan ikhtiar dalam hati, maka hilang pergantungan dengan Allah. Jadi poin yang pertama, tawakal tempatnya di hati. Kemudian usaha dan ikhtiar tempatnya pada tubuh badan. Okey, selesai satu perkara tadi. Perkara yang kedua pula, kita bercakap tentang yang mana nak didulukan, usaha atau tawakal. Jawabnya, kedua-duanya perlu berjalan secara serentak. Apabila kita bertawakal, ketika itu jugalah kita apabila kita berusaha, ketika itu jugalah hati perlu bertawakal kepada Allah. Jadi dia tidak usaha dulu kemudian tawakal, tidak tawakal dulu kemudian usaha. Selesai dua perkara. Perkara yang ketiga, bila kita sebut tentang usaha, kita kembali kepada tajuk semalam, iaitu setiap usaha memerlukan kepada matlamat. Ringkasnya, matlamat seseorang semuanya nak mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang beriman adalah masuk dalam syurga Allah. Jadi setiap usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh orang beriman dalam masa yang sama hatinya tawakal. Setiap usaha dan ikhtiar orang beriman yang mana hatinya tengah bertawakal, maka usahanya mestilah satu usaha yang setiap kali dia berusaha makin dekat dengan syurga. Setiap kali dia berusaha makin dekat dengan syurga. Setiap kali dia berusaha makin dekat dengan syurga. Maka itu adalah usaha yang bertepatan. Jadi soalnya macam mana usaha untuk mendapatkan syurga? Kita kena ingat bahawasanya syurga ni Allah punya. Apabila kita kata syurga Allah punya, bukan kita punya. Syurga ni Allah punya. Maka orang yang nak masuk syurga, dia perlu melengkapi syarat untuk masuk syurga Allah. Dan syarat ni tidak diletakkan oleh akal. Syarat ni diletakkan oleh Allah. Kenapa? Sebab dia punya. Contohnya kita nak masuk rumah orang. Kita nak menyewa rumah orang. Yang meletak syarat untuk kita sewa, okey, bayarannya kena sebelum akhir bulan, rumahnya kena kemas, tak boleh tebuk, tak boleh paku dinding. Syarat tu diletak oleh tuan rumah. Jadi kita sebagai orang yang menyewa rumah, tak nak ikutlah. Tuan rumah kata, okey, tak boleh paku dinding. Mana boleh tak boleh paku dinding? Saya nak gantung gambar saya macam mana? Boleh tak kita buat macam tu? Tak boleh. Kenapa? Sebab rumah tu rumah dia, kita nak masuk. Maka kita kena ikut undang-undang dia. Syurga Allah punya. Bila syurga Allah punya, kita tak boleh meletakkan kita punya berdasarkan kepada kita punya sangkaan. Okey, nak masuk syurga kena macam ni. Tak boleh. Bila nak masuk dalam syurga, maka kita kena ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam perkara usaha untuk mendapatkan syurga Allah, maka usaha itu perlu bertepatan dengan apa yang Allah nak. Kita fokus kepada COVID-19. Dan okey, COVID-19 lah satu wabak. Jadi kita sebagai orang beriman, apa kita nak buat? Kita nak masuk syurga dengan COVID. Kemungkinan sebahagian daripada kita, wal'iyadzubillahi min zalik, andai kata ditakdirkan oleh Allah terkena, saya mungkin terkena, tuan-tuan perempuan mungkin terkena, sahabat-sahabat mungkin terkena, maka kalau matilah dengan COVID ni, boleh jadi. Tetapi kalau mati dengan COVID ni, yang kita nak adalah masuk syurga Allah.
Ada orang mati dengan COVID tapi masuk neraka Allah. Yang kita nak sama ada mati dengan COVID ataupun tak mati dengan COVID, mati nanti masuk dalam syurga Allah. Jadi dalam menangani wabak COVID ni mesti bertepatan dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah, syarat-syarat ditentukan oleh Allah. Yang pertama, kita bertawakal kepada Allah. Maksudnya dalam hati kita percaya COVID ni adalah makhluk Allah, maka dia akan menjangkiti seseorang yang telah ditetapkan di dalam takdirnya. Dalam takdir mengatakan dia ni kena COVID, kenalah. Itu takdir. Jadi itu kerja COVID ni coronavirus yang sedang melanda dunia. Tengok anak-anak umur 7-8 tahun masih tak tahu tentang COVID, tentang coronavirus. Tapi tak apalah, kita cuba untuk kita mereka tidak perlu bertindak seperti kita. Okey, berkenaan tawakal, kita yakin ini adalah kerja Allah. Kita lari ke, kita tak lari ke, kena. Kalau kita ni ditakdirkan kena, yang tu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita bertawakal kepada Allah, kita yakin COVID ni adalah makhluk Allah. Allah telah menentukan siapa yang akan dijangkiti, siapa yang tidak akan dijangkiti. Okey, itu takdir. Itu dalam pengetahuan Allah. Kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita kena ingat bila kita kata bertawakal, dalam masa yang sama kena usaha. Usaha apa? Takkan usaha cari COVID. Ataupun takkan kita ni tak peduli pun akan COVID. Tak apalah, oleh kerana Allah Ta'ala punya kerja, maka nak kena, tak kena pun sudah. Lalu kita pun meninggalkan usaha. Itu adalah bertentangan. Salah. Bila kita kata hati kita bertawakal kepada Allah, hati kita mempercayai COVID ni adalah wabak yang Allah Ta'ala hantar, mengenai siapa yang ditentukan, mengenai siapa yang tidak ditentukan, tidak mengenai siapa yang tidak ditentukan, maka itu ketentuan. Tetapi usaha dan ikhtiar daripada pihak kita adalah kita tak boleh sewenang-wenangnya kata itu takdir lalu kita tidak mengelak diri. Sebab Allah Ta'ala kata wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja mencampak diri kamu dalam kebinasaan. COVID jangkitan kita tak tahu daripada mana. Ada kemungkinan dia ada kat luar sana, kita bersalam dengan orang. Apabila kita salam dengan orang yang mempunyai kuman tersebut, maka kita pun akan terjangkit. Bila kita jangkit, kita masih tidak mengendahkan untuk mengasingkan diri, kita akan menjangkiti orang lain. Adakah Allah Ta'ala bersetuju? Adakah Allah Ta'ala membenarkan untuk kita ni membawa penyakit tu dan disebarkan kepada orang dengan alasan hanya kita kata tak apa, kita bertawakal kepada Allah? Tak boleh. Ya. Orang tu pula kena. Yang tu Allah tak bagi. Jadi pada usaha dan ikhtiarnya, yang pertama mesti menghindari diri daripada terkena jangkitan. Yang kedua, mesti menghindarkan diri daripada menjadi pembawa. Jadi dalam situasi sekarang, bagaimana nak menghindari? Oleh kerana COVID adalah kuman yang sangat aktif. Kerajaan telah pun mengeluarkan arahan untuk stay at home. Jadi usaha yang paling baik sekarang adalah kita berdiam diri di rumah, duduk di rumah bersama anak, bersama isteri dan tidak keluar atas urusan yang tidak penting. Ini adalah usaha. Jadi tawakal pada Allah dan usaha perlu seiring. Apabila dia berlaku secara seiring, maka kita ni berada dalam pegangan yang betul. Jadi sama ada kita mati sebab COVID. Semoga Allah menjauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Mati kita tu dengan akidah yang benar. Ataupun orang mati sebab COVID, kita mati sebab lain. Sebab ni sekarang ni mati bukan sebab COVID je. Kematian yang lain sentiasa akan berlaku. Mati aksiden berlaku lagi, mati di hospital sebab sakit berlaku lagi, mati tengah duduk seorang berlaku lagi. Mungkin bukan disebabkan COVID pun. Kematian kita itu adalah kematian yang yang akidahnya bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, ana kira penjelasan tentang usaha dan ikhtiar dan juga tawakal yang merupakan sebenarnya satu perkara, tidak perkara yang berbeza. Maka penjelasan tersebut adalah penjelasan yang agak terang.
yang boleh memberi kefahaman kepada sahabat-sahabat, dan alhamdulillah juga memberi kefahaman kepada diri anda sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk kuliah maghrib. Untuk kuliah maghrib ni insyaAllah kita akan membincangkan satu tajuk. Anda pun tak fikir tajuk apa lagi malam ni. Hari ni hari apa? Rabu ke Khamis? Rabu hari Rabu sepatutnya kuliahnya di malam ni sepatutnya kuliah di section 20 surah Al-Husna Shah Alam. Jadi anda akan tengok surah Al-Husna tu tajuk apa. Kuliah dalam SB lah pada ahli Korea, surah Al-Husna section 20 Shah Alam. Jadi kita akan berkuliah melalui FB. Jadi masing-masing buka di rumah je lah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi maghrib nanti. Saya doakan semua berada dalam kesihatan. Yang belum dijangkiti semoga Allah Ta'ala jaga, yang telah dijangkiti semoga Allah Ta'ala sembuhkan, yang ditakdirkan oleh Allah berakhir jiwanya, nyawanya dengan COVID-19 ni, maka saya doakan agar Allah Ta'ala menerima amalnya, agar Allah Ta'ala menerima amal solehnya, agar Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, dan agar Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga bersama-sama orang beriman. Wallahu ta'ala alam. Jumpa nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.